Zahirmu, setahun sebelum bumi merdeka, dalam zaman gejolak, umat bermaruah menuntut hak daripada penjara yang meragut kebebasan dan martabat. Zahirmu, daripada cetusan dan ledakan semangat juang sekalian cendekiawan, bahasawan, sastrawan, wartawan, budayawan, agamawan yang berpadu akal, ilmu dan wawasan. Mempersiapkan bahasa watan yang seawal abad Masihi telah mengukir sejarah di Mayapada untuk menjadi wahana tamadun besar menjelang kemerdekaan. Bahasa pembentuk jati diri umat merdeka. Bahasa penyatu warga senegara. Bahasa wasilah pentadbiran negara. Bahasa landasan perkembangan ilmu beraneka. 5 dasawarsa 7 tahun. Engkau meniti jalan sejarah, mengisi erti bahasa bermartabat, mengisi bahasa yang zahir dan yang maknawi sebagai daya pengungkap pandangan sarwa. Kebijaksanaan dan peri segala ilmu milik wangsa memperkaya khazanah kata, istilah, ungkapan, laras persuratan, susastera dan persuratan ilmu. Engkau akan terus kami kemuliakan sebagai bahtera tamadun wangsa dan negara, membentuk kekuatan berpaksikan nilai dan acuan sendiri menjadi wahana akal budi, pendukung cita abadi putra dan putri di bumi payungan ilahi. Dalam pekatnya malam, rembulan itu cahaya. 3 fajar menyingsing, mentari adalah serinya. Dalam jiwa yang cedera, cinta adalah penawarnya. Dalam membina ketamadunan bangsa, bahasa adalah kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara mantan Perdana Menteri Malaysia, Bapa Kemerdekaan Negara, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Negara tanpa bahasa kebangsaan ibarat jasad tanpa roh. Maka atas dasar kepercayaan ini, saya hamparkan satu wasilah untuk kita fikirkan bersama. Bahasa Melayu, teras ketamadunan bangsa. Hadirin, ketika saya masih kecil, ibu sering berpesan, adik, Melayu itu maknanya bijaksana, lembutnya cukup jantan, menikam dengan pantun. Marahnya dalam senyum, rendahnya bukan menyembah, tingginya bukan melonjak. Namun, ketika saya menginjakkan kaki ke Menara Gading, ada yang telah mentertawakan saya kerana saya telah melakukan satu dosa yang cukup besar, yakni bertanya kepada pensyarah saya dalam bahasa Melayu tercinta. Perkara ini benar-benar membuatkan saya berfikir, apakah salah pesan ibu saya selama ini, ataupun sebenarnya bahasa Melayu ini telah pudar di hati dan jiwa anak bangsa. Ayuh kita telusuri sejarah, kita maknai realiti serta kita rungkai solusi.
Bicara Francis Fukuyama dalam naskahnya Identity, bahasa ini bukanlah sekadar hembusan bicara, tetapi merupakan ketamadunan dalam membentuk kerangka identiti negara bangsa. Kita harus tahu, bahasa Melayu ini bukanlah baru lahir sehari dua. Bahasa yang telah dituturkan hampir 300 juta penduduk di dunia ini merupakan 7 bahasa utama di dunia. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca di Kerajaan Sriwijaya hinggalah zaman keemasan Kesultanan Melayu Melaka. Hingga ke hari ini, hampir 20,000 naskah persuratan Melayu bertebaran di luar negara, termasuklah Surat Rahsia Puteri Gunung Ledang serta tinta rasmi Laksmana Hang Tuah kepada Kerajaan Ryukyu di Jepun. Menurut sarjana Belanda pada abad ke-16, bahasa Melayu itu adalah bahasa mereka, dituturkan oleh setiap orang di setiap pelosok. Realiti, pada hari ini, kita lebih kenal pen drive berbanding kita kenal pemacu pena, kita lebih kenal kad touch and go berbanding kita kenal kad sentuh dan lalu. Kita lebih kenal concealer berbanding sahab noda, paling tidak kita lebih suka menggunakan istilah COD berbanding istilah tunai semasa hantar. Persoalannya, di manakah khilaf dan silap kita? Teringat saya satu peristiwa 3 tahun lepas ketika saya disapa mesra oleh pasangan pelancong dari United Kingdom. Saya memuji kegigihan mereka untuk berbicara dalam bahasa Melayu. Namun, apa yang lebih mengejutkan saya apabila Lily dan James mengatakan, kami berasa sangat malu kerana kami tidak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik, tetapi kamu fasih bertutur dalam bahasa ibunda kami. Kenyataan ini benar-benar menampar hati dan jiwa saya. Tak kala bahasa ibunda ini dipandang oleh anak bangsa sebagai bahasa picisan, ada antara kita yang lebih suka anak-anak kecil mampu mengungkapkan 1, 2, 3 berbanding 1, 2 dan 3. Ada yang lebih bangga apabila anak kecil ini mampu mengatakan good morning berbanding selamat pagi, selamat siang, bapa-bapa, ibu-ibu. Dan yang paling menyedihkan saya, tak kala kita telah menggapai kemerdekaan hampir 64 tahun lamanya, ada anak bangsa yang tidak boleh bertutur dalam bahasa ibunda tercinta. Tak kala bahasa ibunda ini makin dilupakan oleh anak bangsa, bahasa Melayu megah terpampang di stesen kereta api Seoul di Korea Selatan. Malahan peribahasa jangan dijolok sarang tebuan megah menghiasi logo Regimen Tentera Udara United Kingdom. Maka tidak hairanlah bahasa ibunda ini kini mempunyai 100 pusat pengajian dikhususkan untuk bahasa Melayu seluruh dunia. Bahasa Melayu bukanlah bahasa picisan, tetapi merupakan bahasa yang luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Menurut Profesor Diraja Ungku Aziz, bahasa dan budaya ini berpisah tiada ibarat irama dan lagu, laksana rembulan dan kejora. Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan mengangkat bahasa Melayu sebagai nadi penyatuan anak bangsa. Pelbagai mekanisme telah kita laksanakan bagi memastikan bahasa ibunda ini terus mekar diangkat oleh anak bangsa. Antaranya Akta Bahasa Kebangsaan, Dekad Bulan Bahasa Kebangsaan serta Dasar Bahasa Kebangsaan bagi memastikan bahasa ibunda ini terus terjaga dan terpelihara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Secara kesimpulannya, bahasa, budaya dan bangsa ini adalah entiti yang sama, tidak boleh dipisah-pisahkan. Buya Hamka pernah menukilkan, kalau hidup sekadar bekerja,
kera juga kerja. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Apalah makna kita hidup kalau tidak untuk memartabatkan bahasa ibunda tercinta? Saya akhiri ucapan ini dengan memberikan satu cabaran untuk anda semua. Saya cabar anda semua untuk menggunakan istilah bahasa Melayu sepenuhnya dalam penulisan dan perbualan harian anda emas satu hari, dan anda akan merasai pengalaman baru sebagai penutur bahasa ibunda tercinta. Nama saya Mardiana dan saya sayangkan bahasa ibunda saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum.